Pengenalan, sekolah merupakan lokasi yang sering berlakunya masalah delikuensi. Keadaan ini boleh dilihat dari beberapa perspektif. Contohnya pengaruh rakan sebaya yang lebih ketara semasa remaja berbanding pada titik lain dalam kehidupan. Hal ini kerana semua belia adalah wajib hadir ke sekolah, walaupun setengah ibu bapa boleh memilih homeschooling, tetapi kebanyakannya belia bersekolah secara berkumpulan, sama ada di sekolah awam atau swasta. Pergaulan seperti ini menyediakan sumber yang subur untuk interaksi remaja dan pembentukan rakan sebaya kumpulan yang boleh menjadi penting dalam kehidupan mereka dalam dan luar sekolah. Kesan sekolah terhadap delikuensi akan dibincangkan dalam bab ini seperti faktor undang-undang dan sebagainya. Baiklah, pengenalan saya boleh terangkan yang bahawasanya sekolah ini dia bukan saja membantu pelajar, tapi dia juga titik permulaan berlakunya delikuensi kebanyakannya, terutamanya pengaruh rakan sebaya. Hal ini dapat kita lihat seperti yang telah dikatakan, pengaruh rakan sebaya ini lebih ketara semasa remaja berbanding dengan titik hidup lain, contoh titik hidup semasa dewasa, bekerja dan sebagainya. Seterusnya, sekolah sebagai sumber motivasi untuk delikuensi. Pengalaman di sekolah mempunyai kesan ke atas konsep pendiri kanak-kanak dan rakan sebaya. Suasana sekolah pastinya memberi kesan kepada aktiviti mereka. Sebagai contoh, dari tahun pertama sekolah rendah hingga menengah, pelajar akan ditempatkan dengan orang lain yang sebaya mereka dalam membuat aktiviti belajar dan sebagainya. Maka dengan adanya waktu bersama yang panjang, pelajar ini akan mempunyai interaksi sesama dan akan mempunyai sahabat tertentu menjadi gabungan kumpulan dan kehadiran kumpulan samseng pun wujud. Pengalaman negatif di sekolah juga boleh membawa kepada ketidakpuas hatian dengan sekolah dan rakan yang menyebabkan delikuensi berlaku seperti yang dibincangkan dalam bab 6. Okey, di kat sini kita boleh lihat sekolah sebagai sumber motivasi untuk delikuensi seperti yang telah saya terangkan di pengenalan. Sekolah ni dia adalah titik permulaan di mana anak-anak atau pelajar dia menerima sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Contohnya dia kenal kawan-kawan dan rakan-rakan yang berlainan kaum, berlainan jantina dan berlainan juga personality. So dari sekolah ni dia ikut sahabat atau golongan kawan yang dia kenal atau digumpulkan bersama. So dari pertamanya kita akan macam biasalah, pertama kita akan berkawan. Dari kawan tu kita akan gumpulkan geng-geng atau kawan-kawan sekumpulan yang satu hati atau sama minat semua. Tapi dari situ juga boleh menggalakkan pelajar untuk wujudnya kumpulan samseng, wujudnya kumpulan rajin dan sebagainya. Seterusnya, bukan saja itu, prestasi akademik di sekolah juga merupakan punca delikuensi berlaku. Pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang rendah cenderung kepada delikuensi. Seperti yang Travis Hirschi berpendapat bahawa pencapaian akademik yang rendah adalah punca kekecewaan pelajar dan punca kurang motivasi pelajar yang seterusnya menyebabkan penglibatan dalam delikuensi. Seperti Albert Cohen katakan, pencapaian akademik yang rendah boleh menyebabkan penolakan terhadap sekolah, terutama nilai kelas pemulihan lah. Dan belia yang berpencapaian rendah merupakan sasaran utama dalam penglibatan delikuensi. Keterikatan atau hubungan emosi juga penting kerana tanpa sokongan antara guru dan ibu bapa kepada pelajar akan mudah cenderung dalam masalah delikuensi. Baiklah, dari huraian prestasi akademik ni kita dapat lihat selalunya pelajar yang cenderung atau pelajar yang mudah dipengaruhi dengan aktiviti delikuensi adalah pelajar yang akademiknya rendah atau akademik kurang baiklah. Jadi hal ini demikian kerana bagi mereka yang akademik kurang baik, mereka rasa diri mereka tu rendah. So disebabkan risau atau takut akan dipandang rendah, mereka pun akhirnya melakukan perkara yang buat mereka rasa diri mereka tu hebat. Contoh, mungkin membuli atau membuat perkara yang kasar kepada kawan-kawan lain untuk melihatkan bahawasanya mereka tu tidak dipandang rendah.
Seterusnya, masalah pandangan terhadap pelajar kemahiran dan pelajar pendidikan. Sekolah seharusnya menggalakkan aktiviti kemahiran dalam kalangan pelajar kurang bijak dalam akademik. Dengan ini, pelajar rendah akademik akan lebih tertarik ke sekolah kerana mereka tidak akan rasa disisihkan. Terdapat juga pelajar yang mengambil keputusan untuk berhenti sekolah dan membina keyakinan diri dan harga diri dengan mendapat pekerjaan dan perkahwinan. Tetapi mereka tidak berfikir tentang jangka panjang di mana masalah tambahan mungkin akan berlaku seperti masalah pekerjaan iaitu pengangguran, masalah perkahwinan dan mungkin akan kembali kepada jenayah. Baiklah, dekat sini saya boleh huraikan sekolah seharusnya mempunyai sokongan dalam pelajaran kemahiran sebab tidak semua pelajar itu bijak dalam akademik. Jadi dari pelajar yang tidak bijak dalam akademik tu, mereka akan mempunyai semangat pergi sekolah bila ada subjek kemahiran, di mana di situ mereka rasa yang diri mereka tu berguna. Maksudnya mereka ada perasaan yang bahwasannya tu mereka ada kelebihan mereka masing-masing dan mereka merasakan mereka yakin untuk pergi ke sekolah dan untuk mempunyai perasaan ingin tahu lebih tinggi tentang kemahiran yang mereka ada. Dan selain itu juga sekolah, melalui sekolah juga banyak juga pelajar yang mengambil keputusan untuk berhenti sekolah sebab mereka rasa yang belajar itu tidak guna, tidak manfaat yang mereka dapat. Jadi dengan itu mereka akan mengambil keputusan untuk berhenti sekolah. Tetapi mereka tidak perasan pun jika berhenti sekolah, mereka akan bertemu dengan masalah yang lebih besar. Contohnya, mungkin mereka ingin bekerja tapi belum tentu lagi pekerjaan yang mereka ingin itu dapat. Dan kemungkinan yang ingin berasa yang kahwin awal itu lebih baik, tapi mereka tidak terfikir yang kalau kahwin awal itu masih ada banyak masalah dalam contohnya pendapatan, penjagaan anak dan penjagaan keluarga. Jadi di situ bukan saja dari sekolah mereka mengalami perasaan delikuensi, tetapi mereka juga bila teruskan menjadi perkahwinan atau pekerjaan, ia akan terus menjadi jenayah sebab perkara itu sudah lepas daripada persekolahan. Maksudnya selepas dewasa tu sudah kahwin dan sebagainya, kemungkinan disebabkan kurangnya pendidikan atau kurangnya pemahaman tentang delikuensi, mungkin dia akan menjadi lebih teruk, iaitu adalah kepada jenayah. Baiklah, di sini ada carta alir di mana dapatlah lihat daripada masalah di rumah tu dia akan terus kepada masalah dalam sekolah. Dari masalah dalam sekolah tu dia akan dipengaruhi oleh guru, rakan sebaya, evolusi negatif yang mereka dapat atau mereka terima semasa di sekolah. Dan seterusnya mereka akan negatif tentang rendah diri. Kenapa ada dua anak panah di situ? Itu menunjukkan bahwasannya dari perkara iaitu adalah guru atau rakan sebaya dan evolusi negatif tu, pelajar tu dia mempunyai perasaan rendah diri. Ataupun dari rendah diri tu, guru dan rakan sebaya tu sedang merendahkan diri, melihat contohnya pelajar tu sudah rendah diri, guru dan rakan sebaya merendahkan diri lagi, kasih dia merasakan dia sangat rendah macam tu. Lepas tu jadilah tingkah laku delikuensi. Contohnya lepas pelajar tu dalam emosi dekat rumah, pergi sekolah pun akademik tidak bagus, dan guru dan rakan sebaya merendahkan lagi diri dia, perasaan negatif tu ada, dan akhirnya tindakan delikuensi pun berlaku sebab perasaan negatif tu dia rasa yang dia tu tidak berguna. So dengan itu dia akan mengambil tindakan yang merasakan diri dia untuk rasa tenang. Contohnya dia membuli, melakukan perkara delikuensi untuk merasakan dia ada perasaan gembira atau dia rasa perasaan marah tu hilang, dan seterusnya. Akhirnya bergabunglah dengan rakan sebaya yang delikuensi. Maksudnya dari dia seorang diri melakukan perkara yang tidak baik, akhirnya dia terjumpa juga kawan-kawan dia yang masalah delikuensi juga, dan akhirnya bergabung menjadi lebih besar dan lebih teruk. Dan seterusnya dia akan menjadi masalah sekolah dan tingkah laku delikuensi itu bertambah sebab dari satu kepada satu kumpulan dia jadi bertambah, dan bila bertambah akhirnya merasakan apa fungsi mau pergi sekolah lagi. So akhirnya berhenti dan ponteng. Lepas berhenti sekolah akhirnya mengambil tindakan untuk bekerja ataupun berkahwin. Sebenarnya dalam ni ada nampak pengaruh pengurangan dalam kadar delikuensi itu kurang. Memang kurang delikuensi, tetapi jenayah tu bertambah. Baiklah, seterusnya ponteng sekolah dan delikuensi.
Hubungan antara ponteng sekolah dan delinkuensi amatlah berkait rapat. Menurut kajian, terdapat pelajar ponteng disebabkan oleh pekerjaan dan ada juga yang dikaitkan dengan kelompok delikuen. Ponteng dalam kalangan pelajar boleh dibahagi kepada dua, iaitu ponteng dengan pengurangan delinkuensi dan ponteng dengan peningkatan delinkuensi. Keputusan untuk berhenti sekolah tidak dibuat sebab akademik. Sesetengah belia mungkin berhenti atas sebab ekonomi, kesihatan. Kadang-kadang pelajar yang ponteng sekolah melakukan kadar delikuen yang lebih tinggi selepas berhenti sekolah dan kadang-kala tidak. Kajian tidak dapat menawarkan hasil yang konsisten mengenai perkara ini. Baiklah, melalui perkara tersebut atau huraian yang tertara di situ, ponteng sekolah dan delinkuensi. Apa yang saya boleh kaitkan adalah pelajar yang ponteng sekolah tidak semestinya adalah pelajar yang mempunyai masalah delikuen. Contohnya, kemungkinan pelajar yang ponteng sekolah itu disebabkan dia mempunyai masalah ekonomi. Contohnya, pelajar yang mempunyai kewangan atau ekonomi keluarga yang rendah. Jadi, mereka terpaksa mengambil tindakan untuk ponteng sekolah sebab lebih utamakan kerja. Di mana kerja, mereka mendapat wang atau mereka mendapat gaji untuk mungkin menyara hidup ibu bapa atau keluarga sendiri. Sebenarnya ponteng sekolah yang pengurangan delinkuensi ini adalah merujuk kepada pelajar yang kurang upaya dalam ekonomi atau mungkin bermasalah kesihatan keluarga. Jadi mereka adalah orang-orang atau golongan yang terpaksa ponteng sekolah disebabkan untuk mencari kerja, mendapat uang untuk menyara hidup keluarga. Jadi mereka ambil tindakan untuk bekerja itu lebih penting daripada pergi sekolah. Tetapi ada juga golongan yang mengambil tindakan untuk ponteng sekolah sebab mereka mengalami masalah delinkuensi. Contohnya, ini adalah merujuk kepada golongan yang nakal ataupun golongan yang memang golongan delinkuensi lah yang melakukan perkara yang tidak baik. Jadi di sini pakar sendiri pun tidak dapat memberi keputusan yang tetap sebab benda ini dia ikut. Maksudnya kita tidak boleh mengatakan ponteng itu adalah semua daripada golongan delinkuensi. Seterusnya, terdapat sekolah yang mengambil tindakan untuk memaksa pelajar untuk datang ke sekolah. Tetapi bagi mereka yang bermasalah sehingga ke tahap ponteng sekolah, tidak boleh dipaksa untuk terus kekal di sekolah kerana ini boleh membawa kepada membahayakan diri sendiri atau rakan pelajar lain. Sekolah alternatif menghasilkan keputusan yang baik dan kurang berlakunya delinkuensi atau ponteng. Ponteng boleh dikaitkan dengan prestasi akademik yang lemah dan sikap negatif terhadap sekolah sangat dikaitkan dengan delinkuensi. Oleh itu perlu ada usaha yang berterusan untuk membantu setiap kanak-kanak dalam pembelajaran mereka dan mendapat pengalaman yang bermanfaat dengan sekolah sebanyak mungkin. Baiklah, dekat sini saya boleh terangkan bahawa terdapat sekolah dia memaksa pelajar itu datang ke sekolah. Contoh, kemungkinan pelajar itu adalah pelajar-pelajar yang selalu ponteng. So, sekolah akan mengambil tindakan bukan memberi mereka berhenti, tetapi sekolah mengambil tindakan untuk memaksa mereka ke sekolah. Kemungkinan memaksa mereka untuk tinggal ke asrama untuk sentiasa dijaga dan sentiasa dipantau, dan kemungkinan tindakan sekolah untuk memaksa pelajar yang ponteng ni ke sekolah kemungkinan boleh menyebabkan delinkuensi itu bertambah teruk. Contohnya, mungkin pelajar yang ponteng ni dia mempunyai tabiat atau emosi yang tidak stabil, dan bila sekolah memaksa dia untuk pergi sekolah, itu akan membuatkan emosi itu makin meningkat dan boleh menyebabkan pelajar tu mencederakan orang lain atau untuk mengurangkan perasaan marah tu dia akan melakukan sesuatu yang lebih teruk daripada kebiasaannya. Lepas tu dekat sini kita boleh terangkan juga sekolah alternatif menghasilkan keputusan yang baik. Baiklah, di sini kita dapat lihat kenapa sekolah alternatif dia tidak kurangnya delinkuensi atau ponteng. Sebab sekolah alternatif ni kebanyakannya kita tahu bahawasanya dia terdiri daripada golongan yang tidak mempunyai kad pengenalan ataupun maksudnya golongan yang pendatang. Jadi di sini kenapa mereka lebih baik dalam akademik dan tidak ponteng? Sebab mereka mempunyai perasaan di mana mereka rasa yang mereka mempunyai peluang untuk belajar dan berjaya. Jadi kenapa tidak ambil peluang ini untuk berjaya, dan kenapa mesti menjadi orang yang di bawahan? Sebab itulah sekolah alternatif ni kebanyakannya golongan ini dia lebih rajin belajar sebab mereka rasa bila mereka belajar
mereka dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan boleh mengubah hidup keluarga lah menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Baiklah, seterusnya keselamatan sekolah. Pelajar yang menimbulkan ancaman atau bahaya kepada keselamatan sekolah mewakili satu lagi contoh tingkah laku delikuen dalam persekitaran sekolah. Terdapat kejadian tembakan di sekolah yang dilakukan oleh pelajar pada tahun 1997 hingga 1998. Sahaja terdapat 5 sekolah maut tembakan mengakibatkan kematian 12 pelajar dan 2 guru. Kajian menunjukkan bahawa pelajar yang terlibat dengan delikuen sehingga mengancam keselamatan sekolah adalah disebabkan oleh emosi yang tidak terkawal. Bukan sahaja pelajar, malah terdapat juga laporan guru yang terancam menurut kajian keselamatan sekolah yang tidak selamat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kawasan, jumlah penduduk, bangsa, jantina dan sebagainya. Baiklah, dalam huraian keselamatan sekolah, saya dapat huraikan. Sebentar lagi kawan saya akan membentangkan tentang kes-kes tembakan yang famous atau yang kebanyak yang kita perlu tahulah. Baiklah, keselamatan sekolah ni dia dipengaruhi oleh bukan saja keluarga, mungkin dia dipengaruhi dari persekitaran, contohnya kawasan, jumlah penduduk dia atau bangsa dia. Selalunya perkara macam keselamatan sekolah terancam ni selalunya disebabkan oleh bangsa. Contohnya, kemungkinan dalam sekolah tu dia ada pelbagai bangsa dan kemungkinan bangsa satu, contohnya bangsa A tidak bagus dengan bangsa B. Jadi di situlah berlakunya pergaduhan, berlakunya mencedera satu sama lain. Maksudnya bila nampak bangsa tu bergaduh, bila terjumpa lagi bangsa lain bergumpul bersama-sama bergaduh, macam tu. Jadi keselamatan sekolah ni dia merupakan delikuensi juga kerana pelajar dia cuba mencederakan bukan saja pelajar sesama pelajar tapi ada juga sama guru. Seperti yang sebentar lagi akan dibentangkan oleh sahabat saya tentang tembakan, di mana tembakan ni dia dilakukan oleh 2 orang pelajar. 2 orang pelajar di mana dia mencederakan atau menembak kalau tidak silap 15 pelajar. Maksudnya dia mencederakan pelajar, bukan saja pelajar juga guru. Tetapi selepas dia mencederakan atau membahayakan nyawa kawan dan juga guru tu, maksudnya setelah dia telah tembak hingga meninggal mati, akhirnya mereka pun tembak diri mereka sendiri. Dan bila dikaji oleh pakar, sebenarnya 2 orang pelajar ini dia adalah merupakan pelajar bekas dibuli. Maksudnya seseorang yang melakukan delikuensi bukan saja disebabkan oleh terpengaruh, tetapi mungkin disebabkan emosi dia tidak stabil ataupun disebabkan pengalaman yang dialami dia membuatkan dia rasa tertekan dan melakukan sesuatu. Seterusnya, kita pergi kepada kasus tembakan sekolah dan usaha pencegahan. Penembakan di sekolah seperti kejadian di Colombia boleh menjejaskan ancaman keganasan dalam jangka masa pendek malah di negeri lain. Di Venezuela sebagai contoh, dalam tempoh 3 bulan selepas tembakan yang berlaku di Colombia, terdapat 354 kes dilaporkan tentang keganasan sekolah berbanding dengan protap tahunan 1 hingga 2 laporan sedemikian sebelum tembakan, dan peningkatan ini dikaitkan dengan peniruan dengan tiruan. Seterusnya, kita pergi pada usaha pencegahan kes tembakan di sekolah. Yang pertama ialah meningkatkan pergandungan untuk membawa senjata ke dalam kampus. Kedua, mewujudkan dan menguatkuasakan kod disiplin baru. Ketiga, mewujudkan kawasan bebas dadah dan bebas senjata api di sekolah dan di sekolah harta benda. Keempat, membangunkan penyelesaian konflik dan program sensitiviti berbagai budaya. Yang kelima, menetapkan kod berpakaian. Keenam, mencari carian lokal. Usaha pencegahan boleh diperkenalkan di sekolah tak kira lokasi mereka, saiz mereka atau umur pelajar mereka. Mengubah ciri sekolah atau iklim sekolah bukanlah perkara yang mudah untuk dicapai dan sering bergantung pada sumber luar untuk berlaku, seperti sumber kewangan atau kaki tangan, sokongan ibu bapa dan sebagainya. Perkara penting yang perlu diingat ialah mengurangkan buli sekolah boleh menyebabkan pengurangan insiden keganasan sekolah yang lain seperti tembakan di sekolah. Atas sebab apapun, analisis tembakan sekolah biasanya mendedahkannya penembak sekolah mempunyai masalah yang semakin meningkat yang mereka tidak berkongsi dengan orang lain termasuk keluarga dan pegawai sekolah. Isu komunikasi adalah masalah besar dalam bidang ini, bukan hanya bandar-bandar kecil, dan kebimbangan ini perlu ditandangi untuk mengenal pasti dan mungkin mengelakkan insiden berterusan remaja bermasalah
yang bertindak keluar atau melarikan diri daripada masalah mereka dengan memulakan episod ganas ditujukan pada rakan kelas ataupun guru. Kita pergi kepada pencegahan delinkuensi melalui pendidikan awal kanak-kanak. Program pencegahan dadah seperti DARE iaitu pendidikan penentangan penyalahan gunaan dadah dan usaha pencegahan kumpulan seperti GREAT iaitu pendidikan penentangan geng dan latihan. Terdapat usaha untuk mencegah kenakalan dan lain-lain bentuk penyelenggaraan remaja dengan memperkenalkan program berasaskan prasekolah yang bertujuan untuk membangunkan kemahiran akademik dan sosial dalam jangka masa panjang yang mungkin membawa kepada peningkatan kadar pengijazahan dan peluang pekerjaan dan pengurangan jenayah dan kenakalan. Walaupun beberapa telah menolak kesan positif program prasekolah berkualiti tinggi untuk kanak-kanak kecil yang hidup dalam kemiskinan menyumbang kepada proses intelek sosial mereka pada zaman kanak-kanak dan kejayaan sekolah, prestasi ekonomi dan pengurangan jenayah pada masa dewasa. Ulasan program ini juga telah membuat kesimpulan bahawa mereka berjaya dalam meningkatkan bacaan dan kemahiran matematik, meningkatkan kadar kelulusan sekolah tinggi, mengurangkan jenayah, kenakalan dan masalah tingkah laku yang berlanjutan ke peringkat dewasa. Walaupun ada yang mengkritik nilai program prasekolah ini untuk tujuan pendidikan dan pencegahan kenakalan, kajian program ini telah membuat kesimpulan bahawa usaha tersebut adalah berkesan dalam meningkatkan peluang pendidikan dan pekerjaan untuk belia, serta berkhidmat kepada membantu mengurangkan jenayah dan kenakalan dan dengan nisbah kos faedah yang amat mengagumkan. Seterusnya, kita pergi pada hak undang-undang pelajar di sekolah. Terdapat banyak isu mengenai hak pelajar seperti bebas bercakap, berhimpun, beribadah, etika berpakaian dan sebagainya. Hak untuk dibincangkan melibatkan isu-isu mengenai kemungkinan tingkah laku jenayah atau devian dan hak pelajar berkenaan dengan menggeledah harta benda serta ujian dadah. Contohnya, pihak sekolah tidak boleh membuka barangan privasi pelajar. Sebagai contoh, terdapat seorang pelajar di Amerika Syarikat, dia telah didapati merokok di dalam tandas. Oleh itu, para guru telah menangkap dan membuka dompet pelajar tersebut. Kerana guru membuka dompet pelajar tersebut, para guru telah disama oleh ibu bapanya kerana membuka barang privasi pelajar tersebut. Contoh yang kedua ialah pihak sekolah tidak membuat saringan air kencing secara mendadak, terutamanya pelajar yang menjadi atlet sekolah, kerana atlet-atlet di sana kebanyakan menggunakan booster untuk menyelamatkan tenaga yang lebih untuk latihan. Jadi, atlet-atlet ini tidak dibenarkan membuat ujian saringan air kencing kerana terdapat bahan-bahan perangsang dalam badan mereka. Tetapi, ujian dadah, walaupun ia mungkin mencobai privasi pelajar, tapi ia dianggap munasabah oleh Perlembagaan Amerika Syarikat. Kesimpulannya, faktor sekolah memainkan peranan penting dalam memahami kenakalan dari berbagai perspektif. Untuk satu, sekolah berfungsi sebagai persekitaran yang penting untuk interaksi pelajar dengan rakan sebaya. Sekolah juga berfungsi sebagai yang paling penting sumber penilaian prestasi pelajar. Dalam konteks ini, sekolah boleh sumber emosi dan pengalaman positif atau negatif untuk belia. Suasana sekolah juga boleh membantu rawatan dan pencegahan kenakalan. Penggunaan program prasekolah dan sekolah sebagai punca utama kenakalan pencegahan boleh dicuba selama lebih 40 tahun dan kejayaan yang boleh dibuktikan. Keperluan sekolah untuk melindungi persekitaran mereka dan kesihatan dan keselamatan pelajar mereka bertentangan dengan hak pelajar untuk privasi dalam setiap persekitaran sekolah.